Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan asal yang kelima, muka surat 50, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 50, baris yang ke-10 daripada atas. Dan asal yang kelima, bahawasanya aku tilik, aku ni Imam Ghazali, aku tilik akan hanya bagi hati. Jadi Imam Ghazali dia kata aku fikir, tilik tu dengan makna fikir. Aku fikir kelakuan hati ni, maka aku dapat baginya bagi hati 5 ahwal. 5 ahwal makna 5 kelakuan. Tiada bagi yang lainnya lain daripada hati, daripada segala anggota anak Adam. Makna tak sama dengan segala anggota lain. Jadi Imam Ghazali dia fikir-fikir tentang hati ni, dia sibuk atas hati ni ada 5 kelakuan. Orang macam kita ni tak sapa kepada nak tilik atas kelakuan hati. Maka Imam Ghazali dia tilik, dia fikir perihal hati ni. Kesimpulannya atas hati ni ada 5 ahwal, 5 kelakuan. Pertama, dia nak bilang sini hak 5. Pertama, bahawasanya syaitan seteru menyahaja kepadanya kepada hati, berhadap atasnya atas hati, melazimkan dia syaitan baginya bagi hati. Ni kelakuan hati ni tepat tuju syaitan. Makna menyahaja tu menuju. Syaitan ni memang kita tahu dah seteru. Jadi syaitan ni dia menuju atas hati. Faham tak? Dia menuju atas hati, maknanya tepat sasaran dia hati. Tepat sasaran syaitan ni hati, dia pergi kepada hati. Melazimkan dia syaitan baginya bagi hati. Maksud melazim ni dia tak tinggal. Faham tak? Dia tak tinggal. Ni sebab syaitan ni dia serang semua hati, tak berhenti lah. Kita kata tak ada masa ataupun tak ada piang dia berhenti, dia berehat, tak serang hati ada. Nampak? Batu hati ni kita kena kawal molek, jaga molek hati. Kalau kurang kawalan, kurang kita jaga, kena serangan situ kelakuan hati ni. Tepat sasaran bagi syaitan. Senang kata gitu, tepat sasaran bagi syaitan. Maka bahawasanya syaitan itu mengambil tempat
atas hati yang nak ada. Syaitan ambil cepat. Dah boleh ke dia kau, sedap dah boleh ke syaitan, sedap. Sebab tu kita kena kawal hati ni, jangan widak syaitan ambil. Makna syaitan berpeluang duduk pada hati kita, jangan. Gitu. Maka iaitu hati yang nak adang ni, turunkan ilham. Maksud turunkan ilham makna tepat turun ilham. Ilham ni apa yang kita faham dulu hak kita belajar tentang khotir samawi ni. Ada tu. Khotir samawi ni daripada malaikat. Tu orang panggil, kalau dia kata ilham daripada malaikat. Jadi hati ni tepat turun ilham. Dan juga hati ni tepat turun waswah. Nampak situ belakang. Tepat turun waswah situ, tepat turun ilham pun situ. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan atas jiwa tu, yakni hati. Ada dua jalan. Satu jalan fujur, jalan kejahatan, yakni waswah daripada syaitan. Dan yang kedua jalan ketakwaan, yakni ilham daripada malaikat. Jadi tepat tujunya hati. Hati ni tepat tujunya ilham, tepat turunnya ilham, dan juga tepat turunnya waswah daripada syaitan. Memukul keduanya akan hati. Memukul keduanya, kedua ilham dan waswah akan dia akan hati selama-lamanya dengan dua seruan malaikat dan syaitan. Jadi maknanya hati ni tepat turun ni. Nampak tak? Tepat turunnya dua seruan, yakni daripada malaikat dan syaitan. Selama-lamanya, maksud selama-lama ni sepanjang masa. Ada semua sepanjang masa. Sebab tu kita tak lekang. Pada hidup kita ni tak lekang daripada dua benda ni. Satu ilham malaikat, dan yang kedua waswah daripada syaitan. Batu hati kita orang panggil dok sejalan. Ada ketika kita berasa nak buat benda ni, ada ketika nak buat benda ni pula. Jadi berbolak-balik semua hati kita. Kadang-kadang molek, kadang-kadang tak molek. Faham tak? Sebab situ tepat turunnya dua benda tadi, ilham dan waswah daripada syaitan. Jadi sebab tu masa kita belajar bab khotir dulu, khotir tu mana lintasan hati ni dia ada baik ada jahat. Situ dah kita kena proses. Faham tak? Kita kena ukur situ dah. Sama ada benda tu lintasan baik ataupun jahat. Jadi kelakuan hatinya yang pertama ni Imam Ghazali sebut tepat turunnya ilham dan waswah. Gitu sepanjang masa. Faham tak? Sepanjang masa sekelakuan hati ni. Jadi bila kita tahu gini, kita kena buat ukuran lah atas hati kita. Orang panggil buat ukuran nisbah ilham ataupun waswah daripada syaitan tu. Nak ukur tu, nak buat ukuran tu, hati dia kena molek. Kalau hati kita tak molek, dia payah nak jadikan ukuran. Ada nisbah baik buruk, payah nak dapat perbezaan antara baik dan buruk. Maknanya antara ilham ataupun waswah daripada syaitan. Dan kedua daripada 5 ahwal, 5 kelakuan saat ni, bahawasanya pekerjaan yang membimbangkan bagi hati ni amat banyak. Pekerjaan yang membimbang. Maksud membimbang ni mengganggu. Kerjaan hok ganggu hati ni terlalu banyak. Ada macam-macam kerjaan mari hok mengganggu atas hati kita ni. Situ.
Dia kata pekerjaan yang membimbang. Membimbang makna mengganggu bagi hati ni amat banyak. Maka bahawasanya hawa dan akal, kedua hawa dan akal padanya pada hati itu berperang bagi dua askar. Gitu. Jadi apabila pekerjaan tu amat banyak, mari melentangi hati kita ni, pekerjaan tu mari melentangi hati kita, faham tak? Dia mari ingat pada hati ni, maka disitulah antara hawa dan akal. Hawa ni makna hawa nafsu lah, dan akal. Dan akal. Sebab akal je hak mampu perebah hawa nafsu ni. Tu nak akal yang komik, akal yang sempurna. Sebab tu nisbah kita ni kena jaga akal. Jangan wirasat. Kerana dengan akal ni hak boleh perebah nafsu. Faham tak? Kalau tak ada akal ataupun akal kita jadi rosak, maka payah. Sebab antara hawa nafsu ni dengan akal ni dia senantiasa berperang sama. Atas antara benda baik dan buruk ni. Sepanjang masa dia duduk perang sama. Cuma nisbah kalau kita tidak mengkaji atas pekerjaan-pekerjaan hak bahasa hati ni, kita tak perasan benda tu. Tapi nisbah hakikatnya sentiasa berperang antara hawa nafsu dan akal. Dia kata padanya pada hati berperang, makna memerangi bagi dua askar, iaitu hawa dan tenteranya, dan akal dan tenteranya. Gitu. Hawa nafsu dia ada tentera dia. Ada tenteranya syaitan, tentera bagi nafsu. Tu. Imam Ghazali dia sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin ni, Imam Ghazali dia ada sebut dalam kitab Ihya. Dia kata murak dengan tentera nafsu ni ataupun tentera hawa ni termasuklah sifat-sifat mazmumah, nisbah dengki, ujub, takabur, khianat. Itu tentera bagi hawa nafsu. Faham tak? Tentera dia tu. Sebab tu kalau kita biar sifat-sifat mazmumah ni duduk pada hati kita, dia akan boleh memberi kekuatan pada hawa nafsu. Faham tak? Memberi kekuatan pada hawa nafsu untuk mengheret kita ni atas jalan keburukan, atas jalan kejahatan. Tu sebab tu kita kena pastikan sifat-sifat mazmumah ni jangan ada pada hati kita. Ada nisbah kata sana, nisbah sifat dengki, orang panggil ujub, takabur, khianat, kemudian menyalahi atas perintah Tuhan. Menyalahi perintah Tuhan ni itu nisbah sifat-sifat yang boleh menguatkan nafsu tadi. Tu Imam Ghazali dia ada sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Murak dengan tentera hawa, tentera bagi nafsu. Dan akal dan tenteranya. Akal pun dia ada tentera. Sebab tu kita kena orang panggil kena menguatkan tentera bagi akal ni. Faham tak? Tu kena menguatkan tentera bagi akal. Di antara tentera akal iaitu pertama sekali ilmu. Ilmu ni dia memberi kekuatan pada akal kita. Kalau akal kosong, tak ada ilmu, maka akal kita jadi tak kuat. Bila tak kuat, maka kita tak dapat nak buat pertimbangan. Pertimbangan nisbah akal atas pekerjaan yang baik ataupun buruk. Gitu. Halal dan haram. Dia jadi tak kuat. Jadi nisbah kita nak bagi kekuatan siapa atas akal, nak suruh akal kita komik sempurna, maka kita kena ada ilmu. Faham tak? Pengetahuan yang banyak. Hidup ni kena ada pengetahuan yang banyak.
barulah kita boleh tahu segala selok-belok kehidupan. Kalau tidak, kandah. Faham tak? Kandah di atas pengetahuan tak ada. Kena banyak pengetahuan. Ngaji, belajar agama ni biar banyak. Gitu. Biar ada belaka pengetahuan. Segala pekerjaan bahasa agama, biar kita kena tahu. Ada kerjaan agama ni, dia tersimpan atas dua perkara hak besar. Pertamanya i'tiqad, dan yang keduanya amal. Pekerjaan yang bahasa i'tiqad. Faham tak? Kita kena belajar tu. Yang kedua atas amal. Tu amalan kita. Kemudian makrifat. Makrifat tentera bagi ilmu. We kena ada pengenalan. Ada. Tu makrifat. We kenal Tuhan. We kenal perjalanan agama ni. Kalau tidak, payah juga. Gitu. Jadi nisbah tentera akal ni ilmu dan makrifat baru kuat. Ada sebab tu orang yang ada ilmu ni dia boleh corok kehidupan dia tu dengan baik. Orang yang ada ilmu ni boleh corok kehidupan dia tu dengan baik. Tu boleh meletakkan kehidupan dia tu mengikut acuan daripada Allah. Kerana apa? Kerana dia faham, dia tahu bagaimana acuan Allah. Bila dia faham, dia tahu acuan Allah, maka dia meletakkan segala pekerjaan hidup dia tu mengikut acuan daripada Allah. Nisbah ibadat dia, nisbah muamalah dia, nisbah munakahat dia, dia boleh meletakkan tepat pada acuan Allah. Gitu. Kalau tidak, payah sikit. Kita nak meletakkan corok hidup kita mengikut acuan daripada Allah. Maka iaitu hati selama-lamanya duduk berperang kedua askar tu, berjumpa keduanya dan berlawan-lawan keduanya. Sama ada kita sedar tak sedar, dalam kehidupan manusia ni, nisbah hati ni sentiasa berperang sepanjang masa. Tak ada piang berhenti, tak ada piang berhenti, tak ada piang aman. Faham? Tak ada piang aman. Malah sentiasa duduk dalam keadaan berperang sama antara dua askar, iaitu diketuai oleh nafsu dan diketuai oleh akal. Nafsu dan akal ni sentiasa duduk berperang dalam kehidupan manusia ni sepanjang hayat. Gitu, sepanjang hayat. Maka kita faham dah saat ni, untuk nak menguatkan tentera nisbah akal bagi menundukkan kehendak nafsu, kita kena memperbanyak ataupun menguatkan askar. Ada askar bagi akal, iaitu ilmu dan makrifat. Tu batu hidup ni kena ngaji. Kalau tak ngaji, duduk saja gitu, payah kita nak buat satu-satu pekerjaan mengikut acuan Tuhan, mengikut agama, payah nak ikut. Sebab nisbah peperangan hak kita duduk hadap sepanjang hidup manusia ni, kita kalah di hawa nafsu. Kalah di hawa nafsu. Bila kalah di hawa nafsu, nafsu akan jadi raja yang memerintah. Faham tak? Sebab tu hidup manusia hari ni ramai tunduk atas nafsu. Makna hidup mengikut perintah hawa nafsu. Kerana apa? Kerana sewaktu berlakunya peperangan dalam hidup antara akal dan nafsu, nafsu menang. Sebab apa nafsu menang? Sebab akal ni dah tak ada tentera. Nisbah akal Allah Ta'ala kurnia pada kita ni, tak ada tentera, tak ada pengaruh.
Faham tak? Nak ada pengaruh mana main dengan dok ngaji, main dengan dok belajar. Sedangkan tentera yang kuat nisbah untuk akal ni ialah ilmu. Bila kita tidak tuntut ilmu, maka tak ada pengetahuan. Bila tak ada pengetahuan, bagaimana kita nak support akal kita sewaktu berperang dengan nafsu sepanjang hayat, sepanjang hidup. Sebab tu nisbah ngaji agama ni tak ada pihak nak rehat, tak ada. Kerana apa tak ada pihak nak rehat? Kerana hawa nafsu dan akal hak duduk dalam tubuh kita, hak duduk pada hati ni senantiasa berperang selama-lamanya. Tu nisbah. Ada maksud selama-lamanya tak ada pihak rehat, tak ada. Sehingga mati manusia. Baru habis. Itu maksud dia sini. Sebab tu dia kata, maka iaitu hati selama-lamanya duduk berperang. Keduanya kedua askar. Askar bagi hawa nafsu, askar bagi akal. Berjumpa keduanya. Ada kedua askar tadi, askar bagi nafsu, askar bagi akal. Dan berlawan-lawan keduanya. Berlawan sama. Dan berlawan-lawan katanya itu dikawali dan ditegahkan. Dan jangan dilalaikan daripada dikawali. Gitu. Kalau berasa kita nak kawal, nak hidup atas jalan baik, nak suruh bui tepat, ada segala pekerjaan kita manusia mengikut acuan daripada Allah, kita kena kawal betul-betul akal kita. Kena kawal betul-betul akal kita, bagi support kepada akal kita dengan memperkuatkan ilmu dan makrifat supaya supaya kita dapat kawal serangan daripada hawa nafsu. Gitu, supaya dapat kawal serangan daripada nafsu. Orang-orang yang boleh buat baik atas dunia ni kerana dia mampu kawal hawa nafsu dia mampu kawal hawa nafsu dia. Kalau kita hidup dalam keadaan tak mampu kawal hawa nafsu, bila kita boleh buat kebajikan? Bila kita boleh buat baik? Bila kita boleh turut perintah Tuhan? Tak ada masa. Tak ada ketika kita boleh. Sebab kita tak kawal. Kita biarkan serangan daripada hawa nafsu. Faham tak? Tu. Baik. Sebab tu dia kata sini, ditegahkan dan jangan dilalaikan daripada dikawali. Gitu. Macam kita ni ada nak kawal hati kita ni daripada diretah oleh nafsu. Kita jaga sembahyang Jumaat kita senantiasa mari dengar orang ngajar, majlis-majlis agama kita tak tinggal. Tu kita kawal tu. Cuba tinggal. Tak usah mari sembahyang Jumaat. Boleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalah lalu. Sebab apa lalah? Sebab nafsu eret kita. Nafsu eret kita atas jalan kelalaian dah. Sebab kita tak kawal. Bila tak kawal, nafsu masuk serang lalu. Faham tak? Tapi kalau kita senantiasa kawal, maka kita boleh duduk atas jalan kebajikan, atas jalan kebaikan. Tu hak kita nak. Yang tebang-tebang kita ngaji perkara-perkara pekerjaan yang bersangkut paut dengan hati, nak suruh ada kaedah kawalan. Bagaimana cara nak mengawal hati supaya menang atas perlawanan ni, atas peperangan yang tidak henti sejak daripada kejadian anak Adam sehingga kepada mati. Gitu. Dan ketiga, atas ahwal hati ni, kelakuan hati ni, hak yang ketiga, kita kena sedar bahawasanya yang melentangkan bagi hati ni terlalu banyak. Melentang, makna melentang benda hak mari pada hati kita ni. Faham tak? Benda yang mari pada hati, mana yang menghalang hati kita ni. Gitu. Benda yang menghalang hati kita ni dia kata terlebih banyak. Maka bahawasanya segala khawatir. Segala khawatir. Khawatir ni makna benda yang terlintas di hati. Kita belajar dah bab khawatir hari tu. Khawatir jamak. Segala lintasan, segala benda yang terlintas di hati. Gitu. Banyak benda hak mari terlintas di hati ni. Kakak benda ni, kakak benda ni. Tak ada henti.
Dalam keadaan kita sihat mari, dalam keadaan kita sakit mari, dalam keadaan susah pun mari, dalam keadaan senang pun mari. Mari semua. Ada atas khawatir ni. Gitu. Dah nak lainang bila hati mari semua. Jadi dia kata seperti anak panah. Ini perumpamaan. Mari khawatir pada hati ni perumpamaan seperti anak panah sentiasa jatuh ia. Sentiasa jatuh ia khawatir padanya pada hati. Macam anak panah dah mari ni ada kalau lala tak boleh nak tekis. Faham tak? Kalau kurang cekak tak boleh nak tekis. Dan dia mari bertalu-talu. Gitu mana. Khawatir hak mari daripada hati ni dia buat perumpamaan macam anak panah mari. Mari sakmo. Dan seperti ujang. Seperti ujang. Sentiasa diujangkan oleh khawatir atas hati. Ujang dah mari. Tak ada putus orang panggil. Tak putus ujang. Mari sakmo, turun. Nak ketika lebat. Faham tak? Mana ada putus? Tu. Jadi ni sebuah khawatir kok lintasan hak mari pada hati ni gitu. Tak ada putus, mari sama. Malang dan siang. Siang malang mari. Bila kita kaitkan siang malang nak menunjukkan bahawa benda tu tak berhenti. Kalau damai siang malang. Sebab apa? Sebab apa kita kata tak berhenti? Sebab siang malang mana ada berhenti. Mari sama, siang malang. Ni tadi siang malang, esok siang, lepas tu malang, siang malang. Mana benda tu panjang. Ada berterusan. Dan tiada engkau kuasa atasnya menegahkan dia khawatir. Kita kena ingat, kita manusia ni tak kuasa nak memberhentikan khawatir. Faham tak? Tak kuasa nak menghentikan khawatir, makna lintasan hati ni. Biarkan mari semua. Cuma ada lintasan ni sama ada ilham atau waswas daripada syaitan. Tu. Sama ada ilham atau waswas daripada syaitan. Tapi dua benda ni mari semua, tak berhenti siang malam. Ada seperti air hujan yang turun. Dia buat perumpamaan. Sebab tu bila mari atas kita nak tapih, atas kita nak tapih khawatir ni, atas kita nak tapih khawatir ni, kita kena tapih dengan hati yang bersih. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh mendapat kejayaan, mendapat kemenangan bagi mereka yang menyucikan hati. Sebab apa Tuhan kata mendapat kejayaan? Maksud mendapat kejayaan situ, kita ni boleh beza. Boleh beza di antara ilham daripada malaikat dan waswas daripada syaitan. Cara untuk nak boleh kita nak beza mana satu ilham, mana satu waswas, berhajat kepada penyucian hati. Selagi hati kita dok suci, sebagaimana hak kita sebut minggu lepas, kaedah-kaedah untuk nak menyucikan hati ni, selagi hati kita dok boleh nak suci, kita payah nak kenal mana satu ilham, mana satu waswas daripada syaitan. Gitu. Faham tak? Sebab Tuhan sebut qad aflaha man zakkaha. Sungguh mendapat kejayaan, mendapat kemenangan mereka yang menyucikan hati. Kerana dengan hati yang suci saja yang dapat membezakan mana satu ilham dan mana satu waswas daripada syaitan. Situ baru kita boleh tolak. Kalau main hati kotor, tak boleh nak beza. Sebab tu kita pakai redah belaka. Benda baik pun buat, benda jahat pun buat. Halal, jamuh, haram pun jamuh juga. Sepatutnya yang halal kita jamuh, yang haram kita lepas. Ni dah. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak beza. Gitu. Jadi benda ni kita tak kuasa tak nak lepas daripada khawatir. Maka engkau tertegah.
Jadi kita tertegah situ. Tak boleh. Dan tiada pula ia hati menempati. Murad menempati ni menyerupai mata yang antara dua kelopak mata. Mata yang antara dua kelopak mata engkau pejamkan dan mendapatkan engkau kesenangan. Atau ada engkau pada tempat yang sunyi atau malam yang kelam. Dia nak royak hati ni sebenarnya kita kena sedar dalam kehidupan kita ni. Barang dia ni nisbah kita nak jaga, kita nak pelihara dia cukup payah. Dia tak sama dengan segala anggota kita ni, tak sama. Sebab apa? Dia buat mari atas perumpamaan nisbah hati dengan anggota zahir. Anggota zahir ni seperti mata. Seperti mata kita ni nak elok daripada pekerjaan-pekerjaan yang haram, nak elok daripada langgar batasan daripada Tuhan, nisbah penglihatan mata. Ada ketika kita boleh pejam mata. Kalau pejam kita tak nampak dah. Maknanya di situ bahawa kita boleh kawal mata kita. Nak elok daripada kemungkaran, pekerjaan-pekerjaan yang mungkar, kita boleh alih pandangan kita, ataupun kita boleh kejam, ataupun sewaktu kita berada di tempat yang sunyi, tempat yang kelam, tempat yang gelap, kita tak nampak dah nisbah pandangan mata. Faham? Tu nisbah nak jaga mata. Nak royak anggota zahir ni mudah lagi. Gitu. Maka engkau padakan melihat kedua mata. Makna pada ni kita boleh, orang panggil boleh mudah untuk kita nak kawal. Gitu. Kita nak kawal nisbah mata. Situ. Atau seperti lidah, yang iaitu lidah di belakang dinding antara gigi dan dua bibir mulut. Nampak? Lidah ni duduk tepat dia nya belakang gigi, kemudian antara dua bibir mulut. Tu tepat lidah. Dan engkau kuasa atas menegahkan dia lidah. Lidah ni kita kuasa menegah. Hak bahagian kita tak boleh tegah, suku kira. Hak bahagian tak boleh tegah, suku kira. Tapi nak royaknya bahawa lidah ni satu anggota yang boleh kita tegah, yang mudah lagi kita nak jaga. Dan mendiamkan dia lidah. Kita boleh mendiamkan lidah, kacik mulut, jangan bercakap. Faham tak? Contohnya kita pergi kat orang, kalau kita tahu dah kita bercakap akan jadi banyak salah, maka kita boleh diam. Senang kita nak kawal dia. Orang duk cakap popek, kita dak hapuk ke sabuk dia. Senang nak kawal nisbah lidah. Tetapi hati itu, ni nak buat bandingan. Tetapi hati itu melentangkan bagi segala khawatir. Makna hati ni tepat mari segala khawatir, segala lintasan tu mari. Yang tiada kuasa engkau, nampak? Yang tiada kuasa engkau atas menegahkan dia khawatir. Kita tak ada kuasa nak tegah daripada khawatir yang mari. Mana ada orang yang boleh tegah daripada khawatir? Tak ada. Ni kita duduk bercongok-angok dalam hati kita ni macam-macam hari Selama kita duduk congok ni, dengar orang ngajar ni, hati macam-macam hari dah. Tak berhenti khawatir. Kadang mari benda ni hinggap pada hati. Ada kuasa kita boleh tegah? Tak ada. Tapi nisbah mata, ada kuasa kita boleh pejam, kita boleh alih pandangan? Ada. Nisbah lidah, ada kuasa kita nak tutup? Ada. Nisbah lintasan hak mari pada hati, tak ada kuasa sepanjang masa. Gitu. Dan memeliharakan dia khawatir dengan tiap-tiap kelakuan. Tu. Mana kita nak jaga lintasan hak mari tu, ada orang panggil tak ada piang. Dengan tiap-tiap kelakuan, sama ada dia khawatir ni nak royak, kita kena faham lintasan hak mari pada hati kita ni, dia tak ada piang berhenti.
sama ada, sebab tu dia kata di sininya dengan tiap-tiap kelakuan. Makna khawatir ni mari dengan tiap-tiap kelakuan. Maksud tiap-tiap kelakuan dia kata ni sama ada kelakuan senang, kelakuan susah, kelakuan sehat, kelakuan sakit, khawatir tetap mari. Faham tak? Tetap mari. Gitu. Masa sakit pun mari, masa senang pun mari. Masa sakit duk atas kata ingat lagi ni kata ke ada urusan hidup kita ni, ingat lagi mari macam-macam mari ada kayak dia harta aku, bini aku, anak aku, macam-macam mari khawatir. Bila mari gitu, maka di situlah kita memerlukan kepada tentera yang kuat untuk kita nak ada challenge antara dua askar tadi, hawa nafsu dan akal. Sebab nisbah putus mari khawatir tak ada putus. Sebab tu kita kata tadi dalam ibarat kita ni selama-lamanya murad, selama-lamanya sampai mati lagi, dak mati lagi tu mari khawatir. Sebab tu orang tua ke orang sakit ke duk terletak atas katil, ingat lagi macam-macam lagi ingat. Tak ada kata buang segala ingatan. Patu ingat kepada Tuhan, tak ada. Masih lagi dia berperang antara dua tentera tadi. Tu bahayanya hati. Sebab tu perkara yang bersangkut paut dengan hati ni kita kena ngaji sungguh-sungguh, kena faham sungguh-sungguh. Sebab selok belok dia tu amat halus dan amat banyak. Kalau kurang kepahaman, habis rebah kita. Faham tak? Tak boleh nak jaga hati. Gitu. Yang manusia ramai hidup berajakan nafsu tu ni diri benda duduk sini sebab tak faham, tak ada kaedah bagaimana nak melenyapkan tentera musuh, ataupun nak mematikan tentera musuh gitu. Ni sebuah orang tak ngaji. Sebab tu benda-benda ni dia kena tutup juga, kena tutup juga. Tu Tuhan awak mari ayat mula-mula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu Iqra ni maknanya situ Tuhan perintah kita tutup dah. Makna perjalanan hidup manusia ni Tuhan perintah mu tutup. Gitu, mu tutup, mu belajar, mu ngaji. Tu sebab perjalanan kita ni banyak selok belok dia gitu. Dan tiada ia putus daripadamu dengan suatu waktu. Tu nak royak khawatir, makna lintasan hak mari pada hati ni tidak putus daripadamu dengan suatu waktu. Dengan suatu waktu maknanya sedikit masa pun tak pernah putus. Walaupun sekelip mata ataupun sekejap masa tak pernah putus marinya diri khawatir atasmu. Gitu. Maknanya lintasan hati ni tak pernah terhenti. Gitu. Mari sama. Batu kalau kita duduk dalam kemenangan, kita boleh stay ataupun istiqamah atas kebaikan. Faham tak? Sebab lintasan hak baik sama, mari. Lintasan baik sama, mari. Baik. Kerana apa? Kerana kita menang. Kita menang atas tentera hawa, atas tentera nafsu. Tapi bagi orang yang kalah, orang yang kalah dengan tentera hawa, maka dalam hidup dia, sepanjang hidup dia akan buat benda dak oleh. Sebab apa? Sebab pada masa tu dia berajakan hawa. Hawa yang memerintah dalam kehidupan dia. Tu diri benda. Gitu. Kalau kita berasa kita menang, kita jaga kemenangan. Sebab nak jaga kemenangan daripada nak ambil kemenangan, nak jaga kemenangan tu lagi payah.
Kemudian mana kemudian daripada khawatir, nafsu sangat bersegera kepada mengikut akan dia akan khawatir. Nafsu ni dia derah. Faham tak? Dia derah kepada mengikut akan khawatir ni. Mana bila khawatir mari ni pak nafsu gi. Dia derah igak. Gitu. Dan menegah akan dia akan nafsu daripada yang demikian itu, demikian mengikut di dalam kepayahan atas sekuasanya. Gitu. Maknanya nafsu ni dia lagu-lagu mana pun lagu-lagu mana pun orang panggil rebah bangun, susah setara mana pun dia akan rebut juga peluang ni atas sekuasanya. Maknanya nisbah diri dia ni lagu-lagu mana pun dia nak menang. Gitu. Ikut-ikut mana pun dia nak menang. Dia tak kira nafsu ni. Tu maksud dia. Dan pekerjaan yang sangat suka dan fitnah yang amat besar. Tu fitnah dalam kehidupan. Pekerjaan yang sangat suka dan fitnah yang amat besar. Jadi fitnah atas diri kita manusianya pertama sekali berperang dengan hawa nafsu. Sebab tu Nabi kata bila sahabat tanya adakah peperangan yang lebih besar daripada peperangan Badar, Nabi jawab ada, iaitu memerangi hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ni fitnah yang paling besar sekali dalam kehidupan kita. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang jadi celaka, jadi jahat, semuanya kalah dengan nafsu belaka. Semua kalah dengan nafsu belaka. Bila kita dikuasai oleh nafsu, kita jadi jahat, kita jadi celaka dan sebagainya. Sebab tu Nabi pesan kepada sahabat, fitnah hak besar sekali, hak wajib kita kena perangi ialah hawa nafsu. Situ benda ni jelas. Jangan kita ambil mudah perjalanan hidup. Orang panggil hidup dalam keadaan tidak berperang. Gitu. Hidup dalam keadaan tak perang. Orang panggil tidak masuk dalam peperangan. Tak boleh. Benda payah. Sebab tu apabila Tuhan bagi kepada kita hidayah, taufik, hidayah, kita kena jaga. Kita kena jaga benda tu. Sebab barang tu mahal. Faham tak? Barang tu mahal. Nak boleh payah. Dan keempat, kelakuan atas hati, kelakuan hati ni, ahwal hati ni, bahawasanya ubat hati atas Muhammad payah, tiada mudah. Tu kita tahu hati kita sakit, tapi nak berobat ni payah. Kalau segala anggota zahir kita mudah, contoh kita sakit mata, kita pergi kedai je, pergi farmasi ke, pergi klinik ke, saya nak beli obat mata, ataupun nak cek mata, nak ambil obat sebab mata saya sakit, mudah. Tu begitu juga sakit apa sekalipun hak zahir, anggota zahir, mudah obat. Nisbah hati ni Imam Ghazali sebut dia ni payah. Untuk nak cari obat atas hati payah. Sebab apa? Ilat bagi kata payah, ilat bagi kata amat payah, kerana ia hati ghaib daripadamu. Ghaib makna sembunyi dalam diri, tak nampak tengok. Tu makna ghaib. Dia sembunyi dalam diri. Kita nak kelih tak nampak. Barang hak tak nampak kelih, lepas tu payah nak berubat. Kalau jenis barang hak zahir hak kita boleh kelih, mudah kita nak berubat. Maka tiada hampir engkau ketahui. Mana tiada hampir itu payah kita nak tahu. Hingga berjalan di dalamnya, dalam hati itu penyakitnya penyakit hati. Maknanya payah kita nak tahu penyakit hati. Atau melentang baginya, bagi hati kelakuannya kelakuan hati. Mana kita nak sekat kelakuan hati payah, mana kita nak sekat penyakit hati payah. Maka berkehendak bahawa engkau membicara daripada yang demikian itu. Bila payah maka berkehendak
bahawa engkau membicarakan. Jadi kita tahu barang ni payah, kita kena cara ke hati. Maksud cara ni kita kena kaji, kena tilik. Faham tak? Kena tilik molek, kaji molek. Tu maksud dia. Daripada yang demikian itu, demikian penyakit hati akan sempurna periksa dengan berpanjangan. Dengan berpanjangan kepayahan dan halus tilik. Gitu. Maknanya kita kena periksa semua hati kita. Maksud periksa semua, kena jaga semua hati ni, kena kawal semua. Kalau berasa lemah nak buat kebajikan, lemah nak semayang, lemah nak puasa, lemah nak baca Quran, lemah nak zikir, kena ingat hati kita sudah dihinggapi penyakit. Bila kita sentiasa ingat benda tu, maka kita kena ambil selalu perjalanan bagaimana untuk nak mengubati hati yang berpenyakit ni supaya hilang, untuk nak memudahkan kita nak solat, kita nak puasa, nak baca Quran, nak berzikir dan nak melakukan segala kebajikan-kebajikan hal lain. Itu maksud dia. Kena tilik halu-halu dan banyak riadah. Apa makna riadah? Yakni mengajar akan dia, akan nafsu. Kita kena ajar nafsu. Tu. Kena riadah sikit. Sebab bila hati sakit menunjukkan bahawa kita kena tumbuhkan nafsu. Tu. Kita kena tumbuhkan nafsu. Ataupun senang, kalau perang ni kena peluru daripada nafsu. Bila peluru nafsu kena pada hati kita terluka. Bila terluka hati kita sakit. Bila sakit, maka payah kita nak melakukan segala kebajikan. Maka di situ, untuk kita nak hilang daripada penyakit, kita kena ajar nafsu supaya nafsu ni tak boleh, supaya nafsu ni hilang kekuatan. Bila hilang kekuatan, barulah dia tidak boleh nak menghantar segala peluru, segala panah kepada hati kita. Barulah selamat hati kita daripada berpenyakit. Bagaimana cara kita nak riadah, nak buat latihan untuk nak mengajar nafsu? Kaedahnya, dalam kitab dia sebut, kena makan sikit, tidur sikit, cakap jangan banyak. Hari itu. Kalau mai, dah ambil perjalanan, makan banyak semua, tidur banyak semua, cakap lebat semua. Bila masa kita nak ajar nafsu? Tak ada masa. Bila kita dah ajar nafsu, sedap mo nafsu. Sedap mo. Tembok, lepas mo peluru dia. Bila lepas mo, dak teki kita, maka situlah kita jatuh, rebah, dikuasai oleh hawa nafsu. Tu yang jadi hidup manusia, bertuhankan nafsu. Bertuhankan nafsu. Hidup atas dunia tapi ikut kehendak dia. Dia berasa nak semayang, dia semayang. Dia berasa nak tinggal, dia tinggal. Dia berasa nak ngaji, dia ngaji. Dia berasa tambah, dia tak. Mana boleh lagu tu? Ngaji ni start daripada kita start dalam buaya sehingga lialah. Talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu ni Nabi kata daripada buaya sehingga habis su lialah. Mati baru berhenti. Ni dah ikut nafsu rasa nak. Mari jarang-jarang. Lepas tu pasal sambung duduk rumah tengok TV. Tu orang yang dikuasai oleh nafsu. Dan kelima, wallahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma ahlil qudri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.